Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Tuhan hidayah kita supaya kita boleh faham dan kita boleh amalkan dia, insya-Allah. Jadi malam ni kita tu anak al-haq. Jadi tulis saya Rumi ya. Ada dengan saya tulis saya Rumi juga. Tapi asal tulis saya Jawi lah. Ke muka pertama, nombor 1. Hakikat perkataan ialah alif. Jadi dia kata hakikat perkataan ini bermula daripada alif. Jadi alif tu maknanya kita kena tarik ke bawah. Kalau kita perkataan ni nak nulis lah. Nak nulis ni daripada titik, kita letak pen, letak titik tu kita tarik. Nak tulis gapo. Nak tulis A ke B ke C ke gapo, kita tarik tu seolah alif. Secara A, kita tarik tu alif. Kata lah. B pun kita tarik tu alif. Lepas barulah buat B. Jadi maknanya semua huruf tu seolah-olah kita meletakkan alif dulu. Lah gitulah. Dan alif ni kalau pergi kepada kita ngaji dah, dia panggil alif wahdah. Alif wahdah. Daripada titik tu tarik alif wahdah. Bila jadi alif betul, ba ke alif wahidiyah. Lah gitulah. Dia kata hakikat alif ialah noktah. Noktah nak mula-mula nak tulis lah. Titik tu. Titik tu kita juga ngaji disebut juga Nur Muhammad. Jadi mana jangan duk keliru lah. Dia pergi kuning, kual mana pun dah tular ya. Jadi kalau itu dia titik tu Nur Muhammad. Habis nak tulis alif tu maka nak menyatakan syai, nak menyatakan alif ni tu buat ni. Dari segi ilmu dia. Jadi nak ada benda tu, nak gapo dia nak ada. Bila alif tu telah menjadi huruf, maksud tu tubiklah gapo perlu dia nak buat lah. Yang nak ciptakan alam ni, gapo tu lagu tu. Hakikat noktah ialah dakwah. Jadi hakikat noktah tu dakwah gelak. Apa makna gelak? Gelak ni makna tak ada huruf. Kalau kita ngaji ni makna tak ada makhluk. Makhluk tak ada lagi. Dakwah tu mana makhluk ni tak ada, Tuhan tak ada. Lah gitu. Hakikat dakwah ialah cecair. Dia kata hakikat dakwah ni cecair. Makna sebab dakwah ni dia ada sifat dia, dia, tabiat dia cair, sifat dia hitam ke, biru ke, begitu. Dan nama dia dakwah. Begitu juga kita ngaji ni, lepas dah lah maknanya, hakikat dakwah tu, cecair tu maknanya sifat Allah, kita nak pecah supaya mudah. Af'alullah, asma'ullah. Lah gitu. Hakikat cecair ialah debu-debu atom. Jadi hakikatnya cecair itu adalah daripada titik tadi lah. Kalau nak menjadikan titik itu daripada debu-debu dakwah dia lah. Maknanya ilmu Tuhan ni sangat luar. Nyata je Nur Muhammad tetapi boleh menjadikan alih keseluruhan ni mudah saja. Sepatu debu-debu lah. Dan hakikat debu-debuan atom ialah unsur, dan hakikat unsur ialah cahaya Allah. Jadi atom tadi maknanya yang menunjukkan daripada Nur Muhammad tu nak menjadi ke alam ni. Dan Nur Muhammad tu jadi daripada Nurullah. Daripada Nurullah telah jadi ke
Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itulah Tuhan jadikan semua alam ni. Gelap ialah cahaya zat. Gelap cakap dakwah tadi lah. Gelap tu maknanya tak ada dalam makhluk, mana ada Tuhan je lah. Gelap dalam makhluk ni tak ada. Jangan duk pasti ada makhluk lah masa ni. Makhluk tak ada lagi. Dalam gelap itu ialah air kehidupan. Dan Tuhan saja ni lah. Nyatanya Tuhan lah hayat. Nyatanya Tuhan lah kudrat. Nyata Tuhan lah iradat. Semua sifat-sifat itu dia nyata belaka walaupun belum menjadi ke alam ni. Dan sifat yang sahih sekalinya sifat wujud lah, sifat ada. Tuhan je ada, hak lain tu tak ada, gelap. Gelap di mana tak ada. Tak ada belaka makhluk yang ada ila Allah wajibal wujud. Tak gitu ya. Jika anda lihat dakwah, huruf hilang. Jika kita nampak dakwah, tak ada lah huruf. Tengok dalam bekas dakwah tu, tak ada huruf. Padahalnya, dakwah ni lah yang akan menjadikan huruf-huruf dia sebut apa je. Tapi bila kita nak tengok dakwah, hurufnya hilang, dia kata, tak ada huruf. Dan jika anda lihat huruf, dakwahnya hilang. Jika dah tulis dah alih ke bawa rawami rumah ke atau RMS ke apa, maka kita nampak huruf, maka tak ada lah kita nampak dakwah tadi. Kalau kita tak nampak dah titik tadi. Jadi apabila nyata nyala ni tak percaya dah ke Nur Muhammad. Sedangkan kejadian alam ni semua daripada Nur Muhammad. Dia apabila nyata macam kita lah nak ada insan ni, kita tak sif cara dah ke Nur Muhammad. Sebab itulah ada majlis-majlis agama mengharamkan kita ni membicarakan Nur Muhammad. Alah gitulah. Dia tak bicara dah pasal cara gapo dah bagi tak ada dah dia kata. Sedangkan dalam Islam ni kita kena tahu diri kita ni daripada mana. Ada diri kita ni daripada Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad dulu, maka lama-lama jadi kau jadilah manusia yang dinamakan Adam. Lah gitu. Yang kedua, zat ternyata dengan dua kesempurnaan. Jadi zat ni dia benda tu benda nyata, tetapi nyata dia tu sempurna. Makna sempurna ni tak leh lah kita nampak tak cukup ataupun tak patut ke ataupun kita nampak tak apa ni orang kata hak Tuhan buat tu tak gapo-gapo apa ni tak sepadan ke ataupun ada cacat sikit sebanyak ke atau kita ke atau kita komen ke, sebab zat Tuhan ni adalah sempurna. Bagi sempurna ni jangan ada komen. Nak komen tak boleh. Hanya kalau kita nampak sungguhnya, maka kita akan terkejut, kita akan gerung, kita akan tubik satu sifat yang dinamakan takwa. Lah gitulah. Sebab bagi orang tarekat, sebab itulah orang tarekat dia nampak Tuhan ni bersifat dengan jama, jala, kama, koha. Sebab sifat ni sifat sempurna yang menyebabkan akhir terbit rasa takwa. Ni kata dia orang, ni kata dia orang tarekat. Tetapi macam orang hakikat ni, dia tak nyata dah dia nyata Allah saja, maka dia duduk dalam kesempurnaan. Gitulah. Dia duduk dalam kesempurnaan. Soal lagi mana tidak wujud syirik, tak ada. Syirik tu tak ada dah. Iaitu zat ternampak
pada anda dengan jamalnya. Jadi sempurna tu kita nampak comel-comel sungguh. Tak ada tik lah. Dan jalannya hebat sungguh. Agung sungguh. Jika tidak menampakkan dirinya pada anda, di mana lagi ia akan menampakkan dirinya. Jadi Tuhan ni dia menyatakan sifat-sifat ni di makhluk. Yang dikatakan sifat yang bangsa wujud dia. Jadi lapis sifat tu lah. Sifat wujud. Sifat hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, bahasa, kalam tu. Sifat ni nyata di makhluk. Jadi nak Tuhan nak menyatakan diri dia tu, dia menyatakan di makhluk. Jadi dia buat makhluk ni hanyalah untuk menyatakan diri dia. Sebab tu dinamakan makhluk. Dia rakyat kita namanya makhluk. Makhluk ni mana hak dia buat. Hak dia create. Hak dia jadikan. Makhluk ni daripada tak ada kepada ada. Daripada ada kepada tak ada. Maka nama dia makhluk atau nama dia muhdas. Muhdas di mana baru. Baru ni pasal mula tak ada, ni ada, maka dinamakan dia baharu. Lah gitu. Dia Tuhan ni maha suci daripada baharu. Lah gitu. Maulana berkata, Maulana penulis kitab ni lah, dia kata lagu mana? Jika anda berkehendakkan bayangnya, lihatlah muka manusia. Kalau nak tengok bayang. Bayang ni kalau kita terjemuh nak kita perhatikan sifat dia lah. Nak tengok sifat Tuhan, tengok di makhluk. Sehingga dia kata tengok di bayang manusia. Sebab manusia ni makhluk, maka makhluk tu ibarat cermin, maka dalam cermin tu nampak bayang. Nak tengok Tuhan, tengok bayang. Tengok bayang dalam cermin tu, maka bayang tu menunjukkan Tuhan. Tidak nak menunjukkan cermin dah. Lihat di situ zat Allah dengan terang dalam senyumannya. Jadi kalau kita nak kalau kita ni Tuhan buka hidayah, Tuhan bagi pengertian jelas-jelas benar, maka ketenangan akan wujud. Seolah-olah dalam senyum lah. Kita akan tenang, tak ada masalah dah lah. Kalau orang kenal Allah ni tak ada masalah. Tak ada dah masalah ke dia. Sebab dia duduk dalam ketenangan. Yang ketiga, zat dalam peringkat ghaib tidak diketahui. Tetapi ingat, nak tengok zat semata-mata tak boleh. Sebab apa yang kita tengok, yang nampak tu, kita nampak di sifat, kita nampak di af'al, dan kita kenal di asma' nama. Lah gitu ya. Sebab zat ni ghaib, ghaib ni maknanya tuduh di sifat. Jadi hak nyata tu sifat. Bukanlah zat. Mana zat ni diri Tuhan. Sifat ni hal bagi diri Tuhan. Lah gitu. Siapakah yang menjadikan dia buat persoalan. Siapa yang menjadikan zat tu? Apa juga yang ternyata adalah daripada sifat. Jadi siapa buat zat ni? Siapa tak nyata tu? Sebab hak kita tengok nyata tu ialah sifat, bukan zat. Kewujudannya diketahui daripada kesan sifat hidup. Jadi yang nampak ni saja kerana sifat ada, sifat hayat. Bila sifat hayat ada, barulah kenal, barulah nyata. Hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, bahasa kalam ni sifat lagi tu. Nyata kerana adanya hidup. Kalau tak hidup, tak nyata lah ni sifat lagi. Tu sifat yang tengok di kita lah. Tengok hak di kita ni sifat
Hak nyata di kita ni. Jadi kerana kita hidup ni nyata kudrat, mana cekak kalau bahasa aku kita ke. Nyata iradat kanak gitu gini. Nyata ilmu tahu. Tahu go tu tahu go ni. Nyata samuk, samuk boleh dengar. Nyata basar boleh lihat. Nyata kalau boleh kecek lagu tu. Okey. Pengetahuan menjadi gerak daripada sifat tahu. Jadi, gapo ilmu. Hak Tuhan nyata ke bagi nak menyata ke alam, nak menyata ke diri dia, nak menyata ke alam ni dia kata nak menyata ke Muhammad. Dan nak menyata ke diri dia ni, dia gelar juga Muhammad, untuk menyatakan zat atau dirinya. Alah itulah. Dan seterusnya dengan lain-lain 7 sifat. Jadi jadi nak itunya maknanya semua ada dalam pengetahuan Allah yang dia nak menyatakan 7 sifat tadilah. Daripada hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama bahasa kalam tu, nyatanya di pengetahuan, di ilmu. Maknanya kita tahu. Ilmu ni kita tahu lah. Tahu boleh royak lah. Sebab mengajar ni, kita tahu boleh royak. Tetapi tahu tu dia. Lah gitu. Apa juga baik dan jahat yang ada adalah kesan sifat dan bukannya zat. Jadi hak berlaku apa baik, apa jahat ni, hak kita tengok tu hanyalah nak menyatakan sifat, bukan nak menyatakan zat, dia kata. Jadi hak nyata tu sifat. Jadi kena faham lah. Jadi sifat tu kata melazimi di zat. Jadi kita nampak, kita kata kalau makhluk kita kata supaya kita kata pen, nyata pen. Nyata pen. Pen ni nak tengok diri pen ni tak boleh. Sebab hak kita nampaknya pen ni bulat sifat dia. Ada tudung sifat dia. Boleh buat nulis perangai dia, afal dia. Jadi makna gapo kita bila atas atas apa namanya pen ni hanyalah untuk menyatakan sifat dia saja. Untuk menyatakan afal dia saja. Dan nama dia pen. Lagi tu lah. Ke Allah ni kita kacak gini-gini, nama dia kita kata Ar-Rahman. Gini-gini nama dia Ar-Rahim. Bergantung kepada af'al dia, bergantung kepada sifat dia. Lagi tu. Jadi nama tak beralih, mengikut sifat dia yang beralih, mengikut af'al dia. Lagi tu. Bagaimanakah dunia ini wujud daripada sifat. Jadi dunia ni, makhluk ni, wujud ada ni daripada sifat dia lah. Gapo sifatnya? Sifatnya ialah ilmu, kudrat, iradat. Maka nyatalah hal ni. Lah gitu. Keupayaan sifat berkehendakkan pernyataan. Misalnya keupayaan wujud mendapatkan bentuk pernyataan dan menjadi hidup. Jadi dia kata nak royak ada ni, ada benda ni, lagu mana? Biar benda tu nyata, ada gua dia, ada kudrat. Kenapa ada kudrat tu? Sebab benda tu hidup, menjadikan hidup tadi. Hidup itulah baru nyatalah kudrat iradat sifat hak 7 tadi. Keupayaan iradat menjadi kehendak. Iradat hanya nak. Sifat iradat pada Tuhan ni nak buat. Sifat apa namanya kudrat melaksanakan buat. Lagi tu. Dia tak ada kudrat. Jadi kalau kudrat dengan iradat kami dengan ilmu, maka jadilah alam ni. Gitu. Dan keupayaan kuasa menjadikan tenaga. Jadi
Kuasa ni, kudrat ni hanyalah nak melaksana. Tenaga. Kalau duduk kita keupayaan lah. Menunjukkan tenaga, menunjukkan upaya buat sesuatu tu kerana kudrat. Dan seterusnya. Seterus sifat lain tu lah. Di mana sahaja anda dapat hidup, ianya adalah kesan wujud. Kita hidup ni, kita ni adalah nak menunjukkan adanya Tuhan, kesan daripada wujud, kesan daripada ada.